Ustaz, untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di keluarga baginda, para sahabat, para siddiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqamahnya dan duduk kita dalam halaqah ilmu, Allah kurniakan kepada kita kefahaman, kebakatan, kebaikan. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Afal Ustaz. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Para yang berbahagia, Puan Moderator, yang berbahagia Puan Rosniyati selaku Presiden Gema Yasin Nur Iman dan seluruh para AJK-nya, seterusnya para muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pagi ini kita sambung pengajian kita yang berdasarkan kitab tafsir Nurul Iman dan tafsir Nurul Iman. Tafsir Nurul Ihsan, atau tulis Gema Nur Iman tu saya sebut tafsir Nurul Iman. Tak ada Gema Yasin dah Ustaz. Gema Nur Iman sahaja. Gema Nur Iman. Masya Allah. Yes. Gema Nur Iman okay. Jadi insyaAllah kita sambung pengajian kita tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Jilid yang ketiga kita masih lagi dalam surah An-Nur, muka surat 120. Surah An-Nur, muka surat 120. Jadi kita nak sambung pada ayat yang lepas lagi ayat yang lepas. Baik. Kita nak ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris yang ke-6 daripada bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ambil baris yang ke-6 daripada bawah. Iaitu firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yashhadu 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Dan hendaklah hadir akan azab kedua itu oleh satu taifah daripada orang yang mukminin, 3 atau 4 orang bilangan saksi zina. Hingga 40 dan tiada wajib imam dan saksi hadir rejam, kerana Rasulullah suruh rejam Ma'iz dan Ghamidiyah dan tiada ia hadir. Baik, jadi para muslimin dan muslimat, kita masih lagi berada pada awal surah An-Nur ni yang menjelaskan tentang hukum zina, perzinaan yang dijelaskan dalam kuliah-kuliah kita. Zina ada 2 kategori. Kategori yang pertama zina muhsan dan kategori yang kedua
ghairu muhsan ataupun ghairi muhsan. Jadi ada pun ayat yang kita baca ni dan surah An-Nur ni merupakan zina kategori ghairi muhsan. Ghairi muhsan maknanya orang yang belum berkahwin, yang tidak pernah berkahwin tapi telah melakukan perzinaan. Itu dia. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi pada mereka ini kata Allah, Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka yang kepada mereka yang melakukan perzinaan, yang belum berkahwin ataupun yang tidak pernah berkahwin melakukan perzinaan, maka hukumnya kata Allah, fajalidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maknanya apa? Maknanya Allah memerintahkan dijalankan hukuman hudud. Hukuman hudud iaitu dirotan, disebat mereka sebanyak 100 kali sebatan. Ini hukum yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran kepada mereka yang belum berkahwin dan telah melakukan perzinaan. Jadi bila ditangkap, maka didapati benar-benarlah berlaku perzinaan tersebut, maka kedua-duanya, azaniyatu wazani, penzina perempuan, penzina laki-laki, hendaklah dirotan sebanyak 100 kali sebatan. Itu dia. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan pada kita, bila saja melakukan hukum tersebut, kata Allah, maka Allah Ta'ala jelaskan supaya wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Ni. Maknanya bila laksanakan hukum tersebut, janganlah kita rasa kesian. Kita rasa kesian, kita rasa simpati. Jadi kata Allah, sampai kita rasa simpati, akhirnya kita kurangkan hukuman tersebut. Kita kurangkan sebatan itu dan sebagainya. Jadi Allah kata, janganlah sampai ke tahap itu. Jangan. Pasal ini merupakan hukum daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemudiannya yang kita baca tadi, kata Allah, bila saja melaksanakan hukum sebatan itu, maka hendaklah diadakan di khalayak ramai. Di khalayak ramai. Di khalayak ramai, maknanya ada orang yang menyaksikan. Yang menyaksikan apa yang disebut tadi, hukuman sebatan 100 kali sebatan itu. Itu dia, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Itu dia. Jadi kalau ikut ulama kitab ni, dia kata sama ada 3 orang atau 4 orang ataupun lebih pada tu, sampai 40 orang pun boleh lah, tak jadi masalah. Biar ramai-ramai tengok pasal apa, nak menjadi pengajaran dan iktibar. Ini yang kata hukum Islam ni bukan hukuman semata-mata, bukan nak menghukum saja, tapi sebenarnya sebagai iktibar, pengajaran kepada manusia supaya jangan melakukan perzinaan itu. Nak menyatakan di sini, yang dalam hukum Islam itu, hukum Allah ini, dalamnya ada didikan, pentarbiahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud dia. Baik, jadi muslimin dan muslimah. Baik, jadi nak jelaskan pada kita, tadi kita baca tadi, kita baca dalam tafsir kita ni, dia kata tentang rejam. Rejam ni macam mana pula? Ada perejam ini kepada kategori perzinaan yang muhsan. Perzinaan yang muhsan ni iaitu maknanya orang yang sudah berkahwin, yang sudah merasai jima' dalam pernikahan, tiba-tiba mereka melakukan perzinaan. Itu dia muslimin dan muslimat. Bila saja mereka melakukan perzinaan padahal sudah berkahwin, maka dapati bersalah, dikenakan hukuman rejam sampai mati. Itulah, maknanya berat lagi lah. Jadi para muslimin dan muslimat, ini kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW. Hadis Nabi yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah illa bi ihda thalathin, as-sayyibu zani
wan nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi mufariqu lil jamaah. Yang bermaksud, kata Nabi, tidak halal darah seorang Muslim. Tidak halal darah seorang Muslim kecuali kerana salah satu di antara tiga perkara. Maknanya tidak halal darah seorang Muslim. Mana kita tak boleh menumpahkan darah seorang Muslim. Tak boleh, kata Nabi SAW. Kecuali dalam hal tiga perkara ini. Dalam hal tiga perkara ini, maka halallah darah orang Islam itu. Iaitu, yang pertama sekali kata Nabi SAW, as-sayyibu zani. Itu orang yang telah menikah kemudian berzina. Ini jelas. Halal maknanya direjam sampai mati pasal sudah bernikah dan kemudian melakukan perzinaan. Yang kedua kata Nabi SAW, an-nafsu bin nafsi. Yang bermaksud membunuh orang. Bunuh orang dengan sengaja. Bunuh orang tanpa hak yang sebenarnya. Maka bila buat macam tu, maka pembunuh tersebut dapati bersalah, sebagainya, kena hukum qisas, bunuh balik. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, iaitulah at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Yang bermaksud meninggalkan agamanya, berpisah daripada jemaah. Yang bermaksud mereka murtad, keluar daripada Islam. Itu dia. Keluar daripada Islam, murtad daripada agama Allah, maka hukumnya bunuh juga. Itu halal darahnya. Okey. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Bila kita baca kitab kita tadi, dia ada sebut pasal Ma'iz dan Ghamidiyah. Itu dia. Apa yang dimasukkan Ma'iz dan Ghamidiyah ini? Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sebab nak jelaskan pada kita, hukum rejam tidak ada di dalam Al-Quran. Hukum rejam tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi hukum rejam termaktub dalam hadis-hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Yang merupakan hadis-hadis yang mutawatir. Yang merupakan hadis-hadis yang sahih. Bahkan bukan hanya daripada hadis Nabi, bahkan termasuk amalan daripada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Itu dia. Baik. Jadi kalau kita lihat beberapa hadis tentang yang kata rejam di zaman Nabi SAW. Di antaranya hadis yang sahih. Riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Malik dan Imam Ahmad. Itu para imam hadis meriwayatkan hadis ini. Yang kata hadis yang sahih. Iaitu an Abi Hurairah wa Zaid bin Khalid al-Juhni radhiyallahu anhuma annahuma qala inna rajulan minal a'rab ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah unshuduka Allah illa qadaita li bi kitabillah faqala al-khasmul akhar wa huwa afqahu minhu na'am faqdi bainana bi kitabillah وَأْذَنْ لِي فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن بني كان عسيفا على هذا فزني بإمرأته وإني أخبرت أن على بني رجم فافتديت منه ب100 شاة ووليدة فاسألت أهل العلم فأخبروني أنما على بني جلد 100 والتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى بنك جلد 100 والتغريب عام أقد يا أنيس إلا امرأة هذا فإن اقترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujimat. Ini dia. Baik, ni cerita ni satu hari seorang laki-laki dari kabilah Al-Arab. Al-Arab iaitu Arab Badui.
telah datanglah bertemu kepada Nabi SAW. Bila saja dia bertemu dengan Nabi, dia kata, aku datang ni wahai Rasulullah kepada kamu supaya kamu putuskan hukuman aku. Kamu putuskan hukuman ke atas aku berpandukan kitab Allah. Itu dia. Dia kata apa? Dia kata minta Nabi SAW putuskan hukuman ke atas dia berpandukan kitab Allah, yakni Al-Quran. Itu dia. Kemudian ada pula yang lain yang datang sekali ni. Yang datang sekali ni dia kata apa? Dia kata yang datang ni kira orang kata apa, lawan dia lah. Maknanya mereka ni datang berdua lah. Maknanya saling mungkin bertengkar ke, bergaduh ke, saling tuduh menuduh ke. Jadi yang pertama dia kata, dia datang bertemu dengan Nabi SAW. Maka dia minta Nabi hukumkan dia berdasarkan kitab Allah. Maka yang seorang lagi kata memanglah Nabi reti. Tu dia. Dia kata apa? Dia kata dia lebih banyak ilmu darinya. Baiklah. Dia kata hukumlah antara kami berdasarkan kitab Allah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia kata macam tu, dia kata wa'dhalli. Ya Rasulullah, izinkan aku nak cerita apa yang telah berlaku sebenarnya. Baik. Maka dia katalah, dia kata Nabi kata akul, beritahulah apa dia. Dia kata inna banika na asifan ala hadha fazani bi imraatihi. Tu dia. Kata ni yang datang ni, dia kata apa? Dia kata sesungguhnya anak aku ni telah menjadi pelayan. Telah menjadi pelayan orang ini. Orang yang lawan dia ni, yang datang sekali tu. Jadi satu hari ni dia kata anak aku ni yang jadi pelayan dia telah berzina dengan isteri dia. Tu dia. Kata ni yang bawa kes ni. Dia kata aku dapat berita ni, dia kata wa inni ukhbirtu anna ala bani rajama. Dia kata aku mendapat khabar bahawa anakku mesti dihukum rejam. Dia kata macam tu. Dia kata aku memang confirm yang kata anak aku ni telah berzina dengan isteri orang ini. Anak aku ni bekerja dengan orang ini, jadi pelayan orang ini. Tapi tak macam mana, berlaku macam mana, tiba-tiba anak aku ni berzina dengan isteri orang ini. Jadi aku dikhabarkan disebabkan anak aku berzina, jadi anak aku kena hukum rejam. Dia kata dia kata depan Nabi lah. Maka dia pun kata aku akan menebusnya dengan 100 ekor kambing dan seorang hamba perempuan. Tu dia. Maknanya dia tak nak anaknya kena rejam lah. Dia tak nak anaknya kena rejam. Maka dia nak tebus anak dia dengan 100 ekor kambing dan seorang hamba perempuan. Macam tu yang dia nak di-offer lah ke Nabi SAW. Bahkan dia kata, pasal apa dia kata macam tu? Sebab dia kata apa? Dia kata fas'altu ahlal ilmi. Pasal aku dah tanya dah pada orang alim ni. Itu dia. Aku dah tanya pada orang alim. Yang mana aku diberitahu bahawa anakku ini hanya dikenakan hukuman sebanyak 100 kali rotan. Dan diasingkan selama setahun, di luar negeri selama setahun. Begitu. Dan isteri orang inilah yang kena hukum rejam. Maknanya nak minta confirm sungguh dari Nabi. Macam mana sungguh ni? Macam mana ni? Anak dia, apa nasib anak dia? Anak dia memang betul zina. Anak dia betul zina. Dia kata, dia dengar khabar orang kata bila dah berzina macam tu kena rejam. Kalau sungguh kena rejam, dia kata aku akan tebus anak aku dengan 100 ekor kambing dan seorang hamba perempuan. Dia kata macam tu. Cumanya dia kata, aku duk tanya orang lain pula, orang yang ada ilmu, orang yang alim. Tanya hal ini. Orang alim tu kata, anak kamu tak kena rejam, kena rotan je. Pasal anak kamu ni, ghairi musan, tak kahwin lagi, dah berzina. Kena rotan, dah kena luar negeri selama setahun. Dia pun kena rejam itu, ialah isteri orang itu. Nak minta pengesahan daripada Nabi SAW. Bila Nabi dengar tu, Nabi pun bersabda lah. Nabi kata, Nabi jelaskan pada hadis ini, wallazi nafsi
biyadih. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya. Sesungguhnya, kata Nabi, Nabi kata, la aqadiyanna bainakuma bi kitabillah. Sesungguhnya aku akan putuskan hukuman antara kamu berdua ni dengan berdasarkan kitab Allah. Dengan berdasarkan Al-Quran. Itu dia. Baik. Kemudian Nabi katalah, Nabi kata 100 ekor kambing dan hamba perempuan tadi harus dikembalikan. Tak payah. Bab hukum Allah tak ada, bab macam ni tak ada. Nabi kata yang kamu kata nak bagi 100 ekor kambing tu, yang kata kamu nak bagi hamba perempuan tu, nak tebus, nak selamatkan anak kamu, yang ni tak ada. Yang ni ambil balik, tak payah. Ni memang aku tak layan lah. Itu dia. Benda-benda macam ni tak ada. Hukum Allah ni hukum yang adil. Dan kena berlaku adil kepada manusia. Tak kira salah, salah. Salah tetap salah. Bila bukan kata salah, lepas tu boleh mengelak pula, boleh bagi rasuah ke, selamatkan diri. Tak boleh. Nabi kata itu tak boleh. Ambil balik, kata Nabi SAW. Dan Nabi kata, dan anak kamu ni kena rotan 100 kali. Pasal dia berzina, dia tidak berkahwin dan melakukan perzinaan, maka kena rotan 100 kali, kata Nabi. Dan memang betul dia kena buang daerah negeri selama setahun. Ini ketetapan daripada Nabi SAW. Baik. Kemudian Nabi arahkan seorang sahabat yang bernama Unais. Nabi kata, "Ughdu ya Unais ila mra'atih." Wahai Unais, kau pergi dekat isteri orang ini, pergi. Lepas tu siasat dia, tanya. Tanya dia, apakah betul tuduhan ini yang menyatakan isteri dia yang mana kamu berzina dengan anak laki-laki ini? Pergi tanya. Nabi kata, kalaulah dia mengaku sungguh, maka rejamlah ia. Itu dia. Jadi para muslimin, para muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka sahabat yang bernama Unais ni pun pergilah jumpa perempuan itu, bertanya, menyiasat, dan memang perempuan tersebut telah mengakui perbuatan itu. Ni dia. Yang betul dia mengakulah, memang dia berzina sungguh, dia kata. Maka disebabkan begitulah hukumnya, maka dijatuhkan hukuman rejam padanya, pada perempuan tersebut. Kerana perempuan itu sudah berkahwin, isteri orang, berzina dengan orang lain. Ada pun laki-laki itu masih budak lagi, tak berkahwin lagi. Maka laki-laki tersebut dikenakan hukuman rotan 100 kali dan dikeluarkan daripada negeri selama setahun. Baik. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ni dalil antara dalil nak menunjukkan rejam yang berlaku di zaman Nabi SAW. Jadi yang kita baca tadi hadis yang sahih. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Itu dia. Ini hadis yang sahih. Baik, kemudian para muslimin dan muslimat, kita sebut tadi. Kita baca kitab tafsir kita ni, ada perkataan Ma'iz dan Ghamidiyah. Yang baca yang di kitab ni, Tafsir Nurul Ihsan, jilid yang ketiga, muka surat 120, baris yang ketiga dari bawah. Baris yang ketiga dari bawah ada perkataan Ma'iz dan Ghamidiyah. Itu dia. Apa yang dimasukkan Ma'iz dan Ghamidiyah ini? Sebenarnya, Ma'iz dan Ghamidiyah itu adalah nama orang. Itu dia. Ma'iz seorang sahabat yang bernama Ma'iz. Ma'iz ialah seorang sahabat bernama Ma'iz bin Malik. Ma'iz bin Malik. Dan ada pun Ghamidiyah ni seorang perempuan. Seorang perempuan daripada desa. Dia maknanya Ghamidiyah ni daripada kampung Ghamid. Maka digelar sebagai Ghamidiyah. Imra'atun min Ghamidin. Seorang perempuan yang datang daripada Ghamid. Maka dipanggil Ghamidiyah. Baik, apakah kisah mereka ni? Baik, kisah yang pertama daripada cerita Ma'iz bin Malik ini. Ini.
Ma'is bin Malik ni mengikut ulama. Ulama kata merupakan hadis yang sahih. Bahkan hadis yang mutawatir. Ya, hadis yang mutawatir. Jadi masukkan hadis yang mutawatir maknanya diriwayatkan oleh majoriti para sahabat Nabi. Maknanya ramai para sahabat Nabi yang meriwayatkan akan hadis Ma'is ini. Bila dah jadi mutawatir, maknanya hadis ini tidak dapat ditolak. Maknanya wajib kita mengambil hukum daripada hadis mutawatir itu. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Baik. Jadi ceritanya agak panjang. Kita baca sikit-sikit lah. Seseluruh kita belajar itulah. Okey. An Sulaiman bin Burdah. An Sulaiman bin Buraidah. An Abi. Dari Sulaiman bin Buraidah daripada ayah dia. Qala. Dia kata, Ja'a Ma'is bin Malik ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang Ma'is bin Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ma'is bin Malik datang, dia pun kata, ya Rasulullah, tahhirni. Dia kata, Rasulullah, sucikanlah aku. Sucikanlah aku. Maknanya dia nak kata dia telah melakukan satu dosa. Dia datang bertemu dengan Nabi, dia kata, tahhirni. Ya Rasulullah, sucikanlah aku. Sucikanlah aku. Dia minta Nabi sucikan dia. Tu dia. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, waihaka. Nabi kata, alah kesiannya, Nabi kata. Nabi simpatilah. Nabi tengok sahabat ni datang sungguh-sungguh. Lepas tu duk merayu ke Nabi, tahhirni, sucikanlah aku wahai Rasulullah. Tu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Nabi kata apa? Waihaka, kesiannya kamu ni. Nabi kata tak apalah, irji'. Balik. Fastaghfirillah wa tuba ilaihi. Baliklah, kata Nabi, kamu balik semula, balik ke rumah dan beristighfarlah pada Allah dan bertaubatlah pada Allah. Cukuplah. Cukuplah, kata Nabi SAW. Tu dia. Baik. Maknanya para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita perhatikan pada hadis ni, antara pengajaran yang kita boleh ambil, ni cerita panjang lagi ni, kita ambil sikit-sikit dulu. Antara pengajaran kita boleh ambil, macam mana Ma'is bin Malik, dia mengadu ke Nabi, dia kata dia minta Nabi sucikan dia. Mana cara tak langsung dia mengakulah dia telah melakukan dosa. Tu. Dia dah buat dosa. Maka dia minta Nabi tolong sucikan dia. Nabi kata kesian, baliklah. Nabi kata baliklah. Baliklah dan minta ampun pada Allah dan bertaubatlah pada Allah. Cukuplah. Tu. Di sini apa pengajaran dia? Di sini para muslimin dan muslimat, yang pertama, sekiranya ada orang yang mengadu pada kita perkara yang sama. Dia mengadu pada kita, dia kata saya ni banyak dosa, saya nak taubatlah pada Allah. Tolonglah saya, bimbinglah saya. Jadi daripada kisah ni, Nabi tak tanya dosa apa kau buat. Nabi tak tanya. Maknanya kalau ada orang mengadu yang sama pada kita, tak payah tanya dosa apa kau buat ni. Sampai kau nak minta ampun macam ni, kau nak merayu ke aku minta tolong, dosa apa yang kau buat ni. Tak payah tanya. Maka Nabi kata apa? Terus Nabi kata balik istighfar, minta ampun sungguh-sungguh pada Allah. Itu mudah. Macam tu kita, orang minta bimbingan pada kita, minta nasihat, minta bantuan, dia banyak dosa, kita suruh dia balik je. Balik, suruh dia minta ampun, bertaubat. Tak payahlah kita ni nak tanya dosa pun kau buat ni, cerita sikit. Macam best je dengar ni. Yang tu tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Nak jelaskan juga muslimin dan muslimat, pada waktu yang sama sebenarnya bila orang ni melakukan satu-satu dosa, dia tak perlu pun nak cerita pada orang. Tak perlu. Bila dia isaf dia terus pada Allah. Taubat terus.
Tak payah cerita pada orang sebenarnya. Tak payah cerita. Tak payah cerita yang aku dah buat dosa macam ni. Aku dah buat maksiat macam ni. Aku buat dosa sekian-sekian. Dia cerita detail. Tak payah. Tapi bila dia sedar diri dia, dia nak minta ampun pada Allah, terus minta ampun. Tobat je pada Allah. Tak payah cerita dah. Itu dia. Muslimin dan muslimat. Ini yang Nabi nak, satu isyarat dari Nabi, Nabi nak ajar pada kita. Baik. Tapi cerita Ma'is ni tak habis lagi. Kalau kita berada kat tempat Ma'is bin Malik ni, bila Nabi kata macam tu, pergi baliklah rumah, minta ampun, taubat sungguh-sungguh, settle lah tu. Kita akan buat lah. Kita rasa okey lah, cukup lah. Alhamdulillah, itu jalan yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Okey lah. Balik terus. Itu dia. Tapi Ma'is ni tak macam tu. Baik, apa yang jadi? Faraja'a ghaira ba'idin thumma ja'a. Dia balik. Bila Nabi kata balik, dia pun balik. Tapi separuh jalan saja, tak jauh lagi dari Nabi, kemudian dipatah balik. Itu maknanya dia tak tenang lagi. Dia tak tenang. Dia sangat-sangat rasa berdosa ni. Dia sangat-sangat rasa bersalah. Nabi dah suruh balik dah, taubat kat rumah, minta ampun pada Allah sungguh-sungguh. InsyaAllah Allah terima taubat. Tapi disebabkan dia rasa bersalah ni. Dia rasa bersalah, dia rasa tak seronok lagi lah, dia rasa tak tenang. Dia rasa tak tenang, jadi muslimin dan muslimat separuh jalan je, dia patah balik. Dia patah balik, dia bertemu balik kepada Nabi SAW. Dia kata lagi ke Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tahirni. Tu dia. Dia kata, Rasulullah, tolonglah sucikanlah aku. Tu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sucikanlah aku, wahai Rasulullah. Ini dia. Bila Nabi dengar macam tu, Nabi kata yang sama. Faqala Nabi SAW, misla dhalik. Nabi kata yang sama macam tadi. Nabi kata baliklah, balik, istighfar banyak-banyak pada Allah dan minta ampun sungguh-sungguh pada Allah. Baliklah, kata Nabi SAW. Settle masalah. Tapi Ma'is ni, dia tak puas hati lagi. Walaupun Nabi dah bagi macam tu caranya, cara yang mudah dah. Dah selamatkan dia dah sebenarnya cara tu. Tapi dia tak puas hati lagi. Maka riwayat ni kata apa? Hatta kanatir rabi'ah. Tu dia. Hatta kanatir rabi'ah, sampai 4 kali dia buat macam tu. Mana 4 kali dia tanya Nabi, tahirni ya Rasulullah. Nabi kata sama, baliklah taubat. Dia kata lagi, tahirni ya Rasulullah, sucikanlah aku ya Rasulullah. Nabi kata sama, baliklah taubat. 4 kali dia buat macam tu. Ada riwayat kata Nabi berpaling-paling. Nabi paling kanan, dia tengok kanan. Nabi paling kiri, pergi belah kiri pula. Dia minta Nabi ni sucikan dia. Nabi beri jawapan yang sama. Tu dia. Tapi nak kata bila dah sampai 4 kali macam tu, akhirnya Nabi tanyalah. Sebab memang awal Nabi tak tanya dosa apa yang kau buat. Tapi pasal nampak lain sungguh-sungguh dia minta Nabi sucikan dia, akhirnya dia tanyalah. Nabi tanya. Faqala lahu Nabi SAW, mimma utahhiruka. Nabi tanyalah, apa dari sebab apa, ataupun sebab apa kau nak aku sucikan engkau ni. Nabi tanya juga akhirnya. Pasal Ma'is ni duk berulang kali minta Nabi sucikan dia. Walaupun Nabi suruh balik taubat, tapi dia tanya lagi. Akhirnya Nabi tanya juga. Last sekali Nabi tanya. Nabi kata, mimma utahhiruka, dari sebab apa yang engkau nak aku sucikan engkau ni? Dosa apa yang kau buat sebenarnya ni? Tu dia baru Nabi tanya. Baik. Jadi kata Ma'is, qala minaz zina. Tu dia. Dia kata apa? Pasal apa dia minta sangat Nabi sucikan dia? Sebab dia sudah melakukan perzinaan. Perzinaan. Bila Nabi dengar macam tu, Nabi kata apa? Fas'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam abihi junun.
Bila Nabi dengar pengakuan Ma'iz bin Malik ni, Nabi kata apa? Nabi tak kata terus hukum, tak ada. Nabi kata apa? Nabi tanya sahabat-sahabat yang ada yang lain. Nabi tanya apa nama Nabi kata? Ni Ma'iz ni dah gila ke apa? Nabi tanya gitu. Nabi tanya gitu pada sahabat-sahabat ni. Apa hal Ma'iz bin Malik ni? Dia dah gila ke apa? Nabi tanya sahabat-sahabat ni. Tu muslimin dan muslimat. Fa ukhbira an laisa bijununin. Tu dia. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, jadi jawab para sahabat, dia kata, para sahabat Nabi kata, tidak wahai Rasulullah. Dia tidak gila. Ma'iz bin Malik tidak gila sebenarnya. Nabi dengar tu okeylah. Nabi tanya lagi. Nabi tanya lagi. Sebab Nabi nak macam nak elak benda tu. Nabi tanya lagi. Nabi tanya ashriba khamra. Nabi tanya ashriba khamra. Apakah dia ni minum arak? Tu dia. Dia ni mabuk ke apa? Nabi tanya gitu. Tadi Nabi tanya dia ni dah gila ke apa Ma'iz bin Malik ni? Tu sebab dengan aku dia berzina. Bukan main-main tu berzina ni. Sebab kena rejam tau. Pasal dia sudah berkahwin. Jadi Nabi tanya balik pada sahabat-sahabat ni. Nabi tanya, apakah Ma'iz bin Malik ni dah gila? Tu. Bila sahabat kata dia tak gila wahai Rasulullah. Maka Nabi tanya lagi, apakah Ma'iz ni minum arak? Tu, ni mabuk kot, Nabi kata. Jadi bila Nabi kata macam tu, ada sahabat ni. Sahabat ni buat apa? Sahabat ni faqama rajul, dia bangun, fastankahu falam yajid minhu riha khamrin. Tu dia. Jadi sahabat ni, seorang ni sahabat ni bangun. Dia bangun lepas tu dia pergi bau dekat Ma'iz. Pergi bau, dia dapati tak ada bau arak dekat mulut Ma'iz. Nak kata Ma'iz ni kira tidak mabuk lah. Itu maksud dia. Jadi sahabat ni dia nak confirm sungguh ke. Sebab Nabi tanya mabuk ke apa, Ma'iz ni minum arak ke apa. Jadi sahabat ni, seorang sahabat ni dia bangun, dia bau, dia cium bau-bau badan Ma'iz. Dia bau, kemudian dia bau mulut Ma'iz. Dia dapati mulut Ma'iz tidak ada bau arak. Begitulah. Maknanya Ma'iz tak minum arak lah. Nak kata arak tu kira boleh bau lah kan. Ada bau ni kan. Tu. Baik, jadi muslimin dan muslimat, bila saja dah memang confirm dia bukan gila, dah confirm dia tak minum arak, tak mabuk, Nabi tanya lagi, aznaita anta, betulkah engkau telah berzina? Tu dia. Nabi ni maknanya nak kata nak buat hukum rejam ni bukan terus. Bukan terus. Nabi confirm berkali-kali dulu. Ni yang kita sebut tadi, hukum ni bukan nak menghukum orang sangat. Tapi lebih kepada didikan dan pentarbihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya. Ini kata hukum Allah ni. Orang hari ni dia kata hukum Allah ni kejam. Hukum orang saja. Tak. Sebenarnya nak melalui proses pada hukum itu panjang cerita dia. Sampai kita tengok dalam hadis ni. Nabi memang kalau Ma'iz tadi dia terus dengar cakap Nabi, balik rumah, minta ampun pada Allah, bertaubat pada Allah, settle dah. Allah ampunkan dosa dia, settle dah. Itu dia. Muslimin dan muslimat. Tapi dia tak puas hati. Sebab dia rasa dia sangat berdosa. Jadi dia minta berkali-kali. Nabi pun mengelak-elak. Nabi tak nak ambil tahu dah. Nabi elak-elak sebenarnya. Itu. Sampai bila dia mengaku berzina pun Nabi confirmkan balik. Betul sungguh ke? Kamu gila ke? Kamu mabuk ke? Nabi tanya lagi, betul ke kau berzina? Itu. Maka jawab Ma'iz bin Malik. Dia kata, na'am. Fa'amara bihi farujima. Dia kata, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dia kata, benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Aku sudah berzina. Betul dia kata. Jadi, tiba masa fa'amara bihi farujima, maka diperintahlah untuk dilaksanakan hukuman rejam terhadap Ma'iz. Maka Ma'iz pun direjam. Itu dia. Jadi dalam hal ini fakanan nas fihi firqataini. Dalam kes ini kata Nabi dalam hadis ni,
menyebabkan apa orang ramai berpecah kepada dua pihak. Itu dia. Dalam kes ini. Firqatain ini. Dalam kes ini menyebabkan orang kata orang ramai jadi dua pihak. Ada dua pihak. Baik. Dua pihak macam mana ni? Iaitu dalam hadis ini mana tadi? Okey. Taqulu firqatun. Kata satu pihak. Laqad halaka ma'is ala aswa'i amalihi. Faqad ahatat bihi khati'atuhu. Wa qailu yaqul at-taubatun afdalu min taubatil ma'is. Innahu ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu fi yadihi. Itu dia. Baik. Pihak yang pertama dia kata apa? Dia kata Ma'is telah binasa. Maknanya Ma'is telah habis. Halaka Ma'is. Ma'is telah binasa ala aswa'i amali, disebabkan perbuatan buruk dia berzina tu. Tu dia. Sesungguhnya apa orang kata? Sesungguhnya dia kata apa perbuatan dosa itu terhapus kerana hukuman yang dijalankannya secara ikhlas. Itu dia. Ini yang golongan yang pertama kata. Pihak yang pertama kata Ma'is ni binasa, habis. Habis sebab perbuatan buruk yang dibuat itu berzina. Tapi mereka kata apa orang kata binasanya perbuatan itu, dosanya terhapus, akhirnya terhapus kerana hukuman dilaksanakan ke atasnya secara ikhlas. Itu dia. Mana yang pihak pertama kata memanglah dia buat benda yang tak elok. Tapi nak kata akhirnya dosanya dihapuskan oleh Allah kerana dengan hukuman rejam tadi. Okey. Adapun yang kedua pula dia kata Ma'is ni benar-benar sudah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ma'is ni benar-benar sudah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan bahkan mereka kata tidak ada taubat yang melebihi taubat Ma'is bin Malik. Tu dia. Sebab kata mereka, yang pihak kedua ni kata, sebab Ma'is ni dia datang menghadap Nabi SAW. Datang menghadap Nabi. Bukan sekadar datang menghadap Nabi, bahkan Ma'is ni fawadha'a yadahu fi yadihi. Bahkan dia ambil tangan Nabi SAW. Dia ambil tangan Nabi ataupun diletakkan tangannya dekat tangan Nabi. Kemudian dia kata ke Nabi. Dia kata apa? Uqtulni bihijarah. Dia kata Rasulullah, bunuh aku. Rejam aku dengan batu. Tu dia. Muslimin dan muslimat nak kata Ma'is ni betul-betul bertaubat pada Allah Ta'ala. Sampai macam tu. Dia jumpa Nabi SAW, dia pegang tangan Nabi, bahkan dia kata, Ya Rasulullah, rejamlah aku dengan batu. Hukum aku dengan batu. Rejam. Ni nak kata ni, Ma'is bin Malik, sahabat Nabi yang telah terlanjur melakukan dosa perzinaan tu. Tapi nak kata inilah pentarbiahan dari Nabi SAW. Nak kata iman tu para sahabat ni, bila sedar buat dosa, menyesal sungguh, sanggup menyerah diri. Sanggup menyerah diri. Dan minta dilaksanakan hukuman rejam ke atas dia. Ni sahabat Nabi. Kalau ikut kan awal kita sebut tadi, kalau Ma'is ni balik rumah minta ampun pada Allah, taubat, settle dah benda tu, settle. Ni. Tapi dia tak nak juga, pasal dia tak puas hati, pasal dia dah buat dosa besar, dia rasa gitu. Dia nak biar Nabi rejam dia. Tu dia. Ni nak kata muslimin dan muslimat. Maka disebut tadi, lagi pada kisah ni, falabithu bidzalika yaumaini aw salasatan. Jadi mereka dua pihak ni duk berbeza pendapat macam tu selama 2-3 hari lah. Duk cakap-cakap pasal Ma'is ni 2-3 hari. Baik. Kemudian dia kata sini, summa ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum julusun fasallama summa jalasa. Baik. Jangan.
Baik, jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Nabi sebut di sini, Nabi kata, dalam hadis ni kata, bila datanglah Nabi SAW pada mereka, Nabi datanglah, mereka dok bercakap-cakap pasal Ma'ih ni, 2-3 hari ni kan, dok cakap-cakap kan. Maka Nabi pun datanglah pada mereka, lalu mereka pun duduklah bersama-sama dengan Nabi, nak dengar Nabi nak cakap apa ni. Tu dia, pakat nak dengar belaka. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, istaghfiru lima'izi bin Malik. Tu dia. Kata Nabi SAW, Nabi kata, minta ampunlah bagi Ma'iz bin Malik. Minta ampun, doakan dia. Minta ampunkanlah dia bagi Ma'iz bin Malik. Mana doakanlah dia. Tu. Jadi kata para sahabat ni, faqalu ya yaghfirullah li Ma'iz bin Malik. Jadi kata mereka, semoga Allah ampunkan Ma'iz bin Malik. Sahabat-sahabat ni berkata gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad taba taubatan law qusimat baina ummatin lawasi'atha. Tengok. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ma'iz bin Malik benar-benar telah bertaubat pada Allah dengan taubat yang sempurna, kata Nabi. Seandainya taubat Ma'iz bin Malik dapat dibahagikan di antara satu kaum, pasti mencukupi untuk mereka semua. Tu dia. Muslimin dan muslimat. Nabi nak kata hebatnya taubat Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu. Walaupun dia telah melakukan dosa perzinaan, tapi disebabkan dia benar-benar bertaubat pada Allah Ta'ala, menyesal sungguh, sampai dia minta Nabi rejam dia. Dan dia memang bersedia untuk mati dah. Dia redha dengan hukuman tersebut. Sampai Nabi kata Ma'iz bin Malik benar-benar sudah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Taubatnya sempurna, Nabi kata. Bahkan kalau sekiranya taubat Ma'iz bin Malik itu boleh dibahagi-bahagikan kepada orang satu kaum yang ramai, maka cukup taubat Ma'iz bin Malik untuk mereka semua. Tu dia. Ini nak kata hebat Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu akan taubatnya. Muslimin dan muslimat. Tu. Maka nak kata sini, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, setiap mereka yang melakukan dosa yang besar masih lagi boleh bertaubat pada Allah. Kan kita baca firman Allah, qul ya ibadiyalladzi la asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kan Allah sebut dalam satu ayat, Allah kata, Nabi suruh Allah sampaikan kepada manusia, wahai manusia, wahai anak Adam, wahai manusia, wahai hamba-ku, kata Allah, yang ibadi, wahai hamba-ku yang melampaui batasan, terhadap diri mereka. Maknanya mereka yang melakukan dosa ni, Allah kata, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Tu dia. Ni kata Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Orang yang berdosa ni kata Allah, jangan putus asa. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala ni Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi yang penting hari ni minta ampun pada Allah. Semua kita ada dosa belaka. Dosa kecil, dosa besar. Minta ampun pada Allah Ta'ala. Dan kalau pernah benar sampai kita pernah benar melakukan dosa yang besar, macam perzinaan tadi, tak payah cerita ke orang. Kita rahsiakan perkara ni dan kita minta ampun pada Allah. Ini antara kita dengan Allah. Minta ampun pada Allah. Bersungguh-sungguh. Taubat. Kita tak nak ulang lah dosa tu. Ni. Muslimin dan muslimat. Dah cukup dah, memadai dah. Yang penting bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita nak cerita ni, muslimin dan muslimat, macam mana sikap sahabat Nabi Ma'iz bin Malik yang hebat ni. Sampai dimuliakan oleh Allah macam tu, sampai Nabi sebut macam tu lah. Sebab orang kata keimanan dia. Tu dia. Inilah kita sebut ni, para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Macam mana yang kata zaman sahabat Nabi sanggup datang bertemu dengan Nabi, mengaku dosa mereka. Tu dia. Ini cerita Ma'iz bin Malik. Macam itulah cerita
imra'atun min ghamidin. Seorang perempuan daripada Ghamid. Ghamidiyah ni sama juga kes dia. Dia pun datang bertemu dengan Nabi SAW. Dia kata ke Nabi, ya Rasulullah, tahirni. Sucikanlah aku, wahai Rasulullah. Yang sama juga. Ceritanya hampir sama juga ni. Seorang perempuan daripada Ghamidiyah ini, dia datang bertemu dengan Nabi, dia kata yang sama. Sucikanlah aku, wahai Rasulullah SAW. Nabi jawab yang sama. Macam pada Ma'iz tadi. Wai haki, kesianlah kamu ni. Irji'i fastaghfirillah azza wa jalla wa tubi ilaihi. Nabi kata, pergi baliklah rumah. Minta ampunlah pada Allah, bertaubat pada Allah. InsyaAllah settle, kata Nabi. Pergi baliklah. Tu dia. Faqalat. Dia kata perempuan ni, la'allaka turidu an tardudani kama radadta Ma'iz bin Malik. Tu dia. Perempuan dia kata ya Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, aku tengok Rasulullah sengaja suruh aku balik seperti Rasulullah lakukan terhadap Ma'iz bin Malik. Tu dia. Maknanya cerita perempuan ni selepas kisah Ma'iz bin Malik pula. Tu. Dia mengadu ke Nabi, dia minta Nabi sucikan dia. Nabi kata balik, minta ampun pada Allah, taubat. Dia kata, Rasulullah, aku tengok Nabi saja suruh aku balik kan. Macam Nabi suruh Ma'iz bin Malik. Sebab memang nak kata mudah benda tu sebenarnya, mudah. Nabi nak ajar kita mudah. Kalau kita ada buat dosa besar, cukup kita bertaubat sungguh-sungguh pada Allah. Cukup dah. Tak payah kita nak cerita, tak payah kita nak beritahu orang, tak payah. Cukup kita minta ampun sungguh-sungguh, bertaubat sungguh-sungguh pada Allah, taubat nasuha. Bila kata taubat nasuha ni sungguh-sungguh, yang mananya kita tak ulang dah dosa tu, takkan buat dah, kita menyesal sungguh. Itu maksud dia. Buat macam tu dah cukup. Ini juga Nabi pesan pada Ghamidiyah ni, perempuan daripada Ghamid ini. Tapi perempuan ni macam dia tak puas hatilah juga, macam Ma'iz tadi kan. Jadi Nabi tanyalah Nabi kata wa madza kenapa begitu pula Nabi kata. Jadi dia kata muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, innaha hublah minaz zina. Tu dia. Dia kata dia kata sesungguhnya telah hamil. Dia telah hamil disebabkan zina. Tu dia. Bila dia kata macam tu, Nabi tanya balik, as-sayyibu anti? Nabi tanya, kamu dah berkahwin ke? Kamu Nabi sebutlah yalah kau betul-betul zina ke ni? Nabi kata gitu. Jadi dia kata Naam je. Naam, aku betul-betul zina, dia kata. Jadi disebut lagi, Nabi sebut idza la narjumuka hatta tad'i ma fi batniki. Nabi kata apa? Nabi kata kalau macam tu tunggulah dulu sampai kau melahirkan. Maknanya tak payah rejam lah. Tunggulah kau lahirkan anak tu, itu cerita lain lah lepas tu. Nabi kata begitulah. Kemudian qala fakafalaha rajulun minal ansar hatta wada'at. Dan daripada cerita ni ada seorang laki-laki Ansar yang menanggung kehidupan perempuan ini sampailah dia melahirkan anak yang dikandung itu. Itu maksud dia. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala qad wada'atil Ghamidiyah. Jadi bila dah lahirkan anak tersebut, maka disampaikan kepada Nabi SAW yang mana perempuan Ghamid itu telah melahirkan anak. Nabi kata apa lagi? La narjumuha wa nada'u waladaha saghiran. Laisa lahu may yurdi'uhu. Nabi kata apa? Nabi kata biarlah dulu kerana anaknya masih kecil. Sedangkan orang yang akan menyusukannya pun tidak ada. Tu dia. Dia kata biar dulu. Biarlah sebab anak dia masih kecil lagi, baby lagi. Tak payahlah rejam lagi, kata Nabi SAW. Biarlah. Lepas tu jelah Nabi kata bukan ada orang nak tanggung air, nak bagi minum susu ke dia kan pada anak dia tu.
Kalau dia mati, tu dia. Jadi pada masa itu ada seorang laki-laki Ansar ni, faqama rajulun min Ansar faqala ilayya rada'ahu ya Nabi Allah farajamaha. Tu dia. Maka bangkitlah seorang laki-laki Ansar, dia kata, Rasulullah, aku yang menanggung susunya. Dia akan tanggung budak ni. Maka kata periwayat, maka setelah itu dilaksanakan hukuman rejam itu. Ini hadis sahih juga. Riwayat Imam Muslim. Ni muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi maknanya perempuan ini juga dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta Rasulullah jalankan hukuman rejam ke atas dia. Nabi kata balik dululah. Lahirkan anak dulu, besarkan anak dulu. Tapi akhirnya itu yang dia nak juga. Akhirnya direjam juga. Begitulah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi itulah daripada dua peristiwa ni, Ma'is bin Malik dengan Ghamidiyah ini, cuba kita fikir apakah pengajaran dia. Kenapa? Ni yang saya nak tanya tu, kenapa? Kenapa mereka sanggup datang bertemu dengan Nabi SAW? Kenapa? Mengadu ke Nabi, mengaku ke Nabi, mereka melakukan perzinaan. Dan mereka tahu, bila mereka mengaku macam tu, mereka memang akan direjam. Bahkan macam disebut oleh Ma'is tadi, dia minta Nabi rejam. Uqtulni bil hijarah. Rejam aku dengan batu. Dia minta Nabi macam tu. Kenapa mereka boleh sampai ke tahap itu? Cuba kita fikir kenapa. Boleh bagi jawapan tak? Tu kenapa? Ada jawab menyesal. Ada lagi tak? Insaf. Lagi? Ada nak bagi jawapan? Bayangkan mereka sanggup datang jumpa Nabi tu. Datang jumpa Nabi SAW, mengaku dosa yang mereka buat. Walaupun mereka faham, mereka akan direjam. Mereka tahu. Ada yang kata bertaubat. Menyesal bertaubat. Iman yang kental. Iman yang tinggi. Betul. Ada lagi jawapan. Ketakwaan. Dan keimanan. Takut dengan azab Allah. Takut hukum Allah. Peringatan pada semua. Itu macam-macam jawapan. Masya Allah. Hebat-hebat belaka jawapan. Tenangkan diri dia, Ustaz. Supaya dia tenang. Supaya dia tenang. Taat pada Allah. Maka semua jawapan ni betul belaka. Masya Allah. Inilah nak kata hasil pentarbiahan. Menyesal perbuatan mereka dan menemu dosa. Itulah betul. Takut ke neraka. Semuanya betul belaka jawapan ni. Jadi nak kata inilah hasil pengajaran pentarbiahan daripada Nabi SAW. Sampai ke tara itu, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Sampai ke tara tu. Mereka sanggup menyerah diri mereka sebab minta ampun pada Allah, menyesal, insaf, takut dengan Allah, semua ada tadi. Ini nak kata kesan hasil daripada pentarbiahan, pengajaran, didikan daripada Nabi SAW. Ketakwaan mereka, betul lah semua. Jadi kita ambil iktibar tadi, muslimin dan muslimat. Jadi kita tadi dah ulang kali kita sebut, yang paling penting tadi ialah taubat pada Allah. Taubat bersungguh-sungguh nasuha kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah taubat kita besar tara mana pun dosa kita, Allah akan hapuskan. InsyaAllah. Tu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi insyaAllah cukup sekali itu. Kita akan sambunglah kuliah kita ni pada minggu depan. Minggu depan ni kita masih lagi ayat yang sama. Ada lagi beberapa perkara yang kita nak huraikan berkaitan dengan rejam lagi. Kemudian yang tentang perzinaan lah, tentang berkaitan dengan zina ni. Macam mana boleh sabit perzinaan. Kita akan bacalah sebab perkara ini dihurai oleh para alim ulama kita. InsyaAllah. Itu dia, okey. Jadi setakat ni jika ada persoalan ni persilakan. Soalan ni chat ada. Soalan daripada Puan Aisyah. Ya, sila. Assalamualaikum Ustaz. Kepada mereka betul. yang di luar sana berzina tapi tidak tertangkap dan tidak diketahui, bolehkah mereka bertaubat di atas dosa mereka tanpa menyerah diri untuk menerima hukuman? Ini soalan ni saya lagi jawapan tadi. Dah bagi dah jawapan. Mungkin tadi. Tadi ada jawapan iaitu dia tak perlu pun nak menyerah diri sebenarnya. Tak perlu.
Dia tak perlu nak serah diri. Dia sudah berzina, dia terus saja minta ampun pada Allah, taubat. Bertaubat nasuha sudah memadai. Bahkan dia tak perlu pun. Siapa saja. Bila dia buat perzinaan macam tu, itu dosa dia dengan Allah Ta'ala. Jadi tak payah cerita dengan orang, dia minta ampun terus pada Allah. Taubat sungguh-sungguh. Melainkan dosa dengan sesama manusia. Itu lain cerita. Dosa sama Allah manusia lain menutup cerita. aib dia, ya Ustaz. Allah tutup aib. Yang tu lah. Ya, Allah tutup aib dia. Kalau kita mengaibkan kita sebenarnya, dia tak payah cerita, minta ampun saja pada Allah. Itu sudah memadai. Okay. Ada soalan lain tak? Mungkin kita satu soalan lagi sebelum kita tutup kuliah. Ya, ada soalan. Rasanya tak ada soalan dah. Mungkin dah huraian dan penjelasan Ustaz tu terperinci jelas, insyaAllah. Jadi kita tutup kuliah Ustaz ya? Ya, boleh. Alhamdulillah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jazakallah khairan kasiran kepada Al-Fadil Ustaz Fazlul Rahimi Ma'ruf yang telah bersama kita untuk tafsir surah An-Nur pada pagi ini. Jadi syukran jazilan sekali lagi. Hari ini kita tafsir tentang hukum zina, tentang undang-undang yang perlu kita yang perlu ditaati oleh manusia dan mengajar manusia cara untuk menjalani kehidupan dengan hukum hakam dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan itu barakah, kita ambil iktibar, ibrah, bertambah ilmu kita berkaitan dengan apa yang disyarahkan oleh Ustaz sebentar tadi. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, terima kasih kepada para jemaah yang telah pun mengimarahkan kuliah duha bersama dengan Al-Fadil Ustaz sebentar tadi. Jadi sebagai penutup kuliah, sekali lagi dipersilakan Al-Fadil Ustaz untuk membaca tasbih, memimpin bacaan tasbih kafarah dan menutup kuliah dengan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika min al-barashi wal junun wal judama min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala walhamdulillahi rabbil alamin. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.